Selamat petang, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua guru dan para pendidik yang bersama dengan kami pada hari ini. Saya bersyukur kerana walaupun belum lagi masa yang telah dijadualkan, sudah ada ramai guru sedang bersama dengan kami. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 2 petang seperti yang telah dijadualkan dalam poster. Jadi untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada perkongsian yang pendek daripada seorang individu yang sangat bermakna dalam dunia pendidikan. Pemimpin pendidikan negara kita adalah hasil daripada didikan beliau, mantan pengarah IAB yang saya percaya bersara pada Oktober 2019 kan, Datuk. Ya, halo. Ya, Datuk sekarang masih bergiat sebagai fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Dan Datuk sedang bergiat sebagai penasihat dalam banyak organisasi yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa, saya ingin mempersilakan Datuk untuk membuat perkongsian snippet beliau yang bertajuk Reflect On. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan Elsie. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Sesi kita yang mengisi masa sebelum sesi pukul 2 atau 25 minit nanti. So ini adalah sesi pertama. Tahniah kepada kumpulan dari Sabah yang mengusahakan ini, of course dengan sokongan pengasas Datuk Dr. Amin Senin. So ini special, jenama special iaitu Sabah CDL. So tahniah dan kepada Cikgu Kuit yang akan menjadi pembentang pertama terulung dalam program CDL Sabah ni. So tahniah kepada semua. Tajuk dan juga kepada semua lain yang terlibat. Of course kita punya backup team, Azwani, Siti dan yang lain ya. Dia ada backup team yang sentiasa hebat ya, memastikan segalanya berjalan dengan lancar. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi snippet kita iaitu permulaan ya. Okey, so tajuk kita ialah leaders are readers. Leaders are readers. Tapi saya nak ganjak satu langkah sebelum itu. Who are leaders? Sebenarnya, every teacher is a leader. Daripada situ munculnya teacher leadership. Setiap guru, setiap cikgu, dalam arti kata yang lain, sentiasa memainkan peranan sebagai pemimpin. Ya, kita selalu sebelum ini kaitkan kepimpinan dengan jawatan. Itu sebenarnya tak semestinya betul. Ya, memang ada kaitan jawatan dengan kepimpinan. Tapi ada juga kepimpinan tanpa jawatan. And if you ever get a chance untuk baca buku Robin Sharma, Leadership Without a Title. So, dia mengutarakan bahawa setiap orang boleh memainkan peranan kepimpinan dan juga menjadi pemimpin dalam arti kata yang berbeza. So tajuk kita leaders are readers. So, kalau kita sudah jadi pemimpin, maka kita harusnya banyak sentiasa meneroka ilmu. Dan ilmu ini boleh datang daripada pelbagai sumber. So kalau kita jadi pembaca ya, kalau kita baca untuk dapat competitive advantage, baca untuk ilmu kalau you lihat. If you read 1 hour a day, you might boleh habiskan sebuah buku dalam seminggu. Kalau dapat habiskan sebuah buku dalam seminggu, mungkin boleh habiskan 50 buah buku dalam 12 bulan. Dan kalau you boleh habiskan 50 buah buku ini, dalam 3 tahun anda akan jadi pakar dalam bidang anda. Umpamanya kalau cikgu matematik, you will become a real expert. Dan kalau sambung continuous learning untuk sehingga 5 tahun,
baca macam ni, buku-buku tentang pendidikan, tentang PDP dan sebagainya, anda akan jadi national authority. Dan kalau anda sambung juga, kalau 7 tahun anda boleh habiskan rejim macam ni, atau gunakan jadual sebegini, boleh habiskan 50 buah buku setahun, you can be an international authority. Tetapi kita selalunya mengejar masa. Bila kita mengejar masa, maka untuk menimba ilmu itu menjadi prioriti yang paling bawah. So, kita boleh cuba, mungkin tak sampai ke 50 buah buku, mungkin boleh mula dengan sebuah buku atau sebagainya dalam sebulan sebuah atau 2 buah buku. Now, ada yang mencadangkan, pakar pembangunan profesional, dia kata invest in continuous learning. Untuk kesinambungan itu, 3% of what you earn, gaji, boleh kita letak untuk professional and personal development. Professional development, tuan-tuan dan puan-puan semua arif tentang itu. Sentiasa ada LDP di sekolah, CPD di sekolah, PLC di sekolah, PLN pula, Professional Learning Network. Semua itu membawa perkembangan profesional dan personal. So, if you earn 1,000, it's no harm in putting 30 ringgit aside for your development, whether it's buying a book. And to tell you the truth, recently saya beli sebuah buku, memang dekat Aeon aja, Aeon, and tentang seorang prajurit. Buku tu berharga RM2 je. And I finished it within 2 days, and very interesting story about this gentleman. Right? Yang ketiga, ilmu tu boleh datang daripada makalah dan jurnal. Karena kalau satu artikel anda jumpa, akan memberi satu gambaran yang berbeza kepada anda. Can change the direction of your career. Can change the direction of the knowledge that you have. So, the more you expose yourself to the right idea at the right time, the more development it will inculcate in you. It will develop in you. So, tuan-tuan dan puan-puan, continuous learning ini boleh datang daripada investing in courses, membaca buku, practical information, termasuk hari ini hands-on learning ini. CDL hands-on ni, it's a form of knowledge, new knowledge. Kenapa pula pemimpin? Why? Harry S. Truman, the 33rd President of USA, dia kata, not all readers are leaders, but all leaders are readers. So, Cikgu Quid hari ini dia menjadi pemimpin, dia menerajui pembentangan hari ini. You are a leader in your own right. So, a leader is always a reader. Sentiasa menimba ilmu. You want to model and demonstrate themselves as the lead learner. Kerana Philip Hellinger, pakar dalam kepimpinan, dia kata, we should not call guru besar, I mean head teacher dalam bahasa Inggeris, dia kata, he should be a head learner. A head teacher must be a head learner. So kalau guru besar sentiasa belajar, maka cikgu-cikgunya akan ikut beliau juga. Yang kedua, untuk meneroka, meneliti idea baru, menyoal dan mencabar perspektif tentang ilmu yang ada, amalan semasa. Dan once you read, kadang-kadang anda mula buat refleksi ke diri. The knowledge you receive makes you go and reflect tentang apa yang dibaca. Of course, bagi setengah orang, pergi bersenam, pergi berbasikal, pergi berenang is for enjoyment. But for some people, reading is an enjoyment. Okay, rasa seronok, you enjoy that. Dan saya sebut tadi bahawa bukan saja pemimpin yang kena baca, setiap individu kena baca. Dan saya pernah lihat ungkapan ini, walaupun ramai orang akan kata nampak aneh, ya. When I am bored, I read a book. Usually when I'm bored, people say they want to go out and do something else. Tapi ada satu ungkapan yang menyatakan bahawa when I'm bored, I read a book. Bila saya rasa bosan, saya akan baca. Now, ramai orang tahu bahawa negara Finland di antara negara yang hebat dari segi pendidikan dan terletak
di atas sekali bila dibandingkan dengan negara-negara lain tentang pendidikan di negara masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat Finland ya pada tahun 2017, artikel tu ada dalam slide ini, Finland's Ode to a New Era in Libraries. Pada tahun 2017 atau 2018 kalau tak silap saya, masyarakat Finland baca 68 juta buku. Pinjam 68 juta buku. So can you imagine? They borrowed 68 million books. Dan berapa bilangan penduduk mereka? Penduduk mereka lebih kurang daripada 5.5 juta. So di Malaysia, student population is about 5.2, million. So 5.2 million, kalau kita kira is our student population, masyarakat Finland lebih kurang di antara 5 hingga 5.5 juta meminjam 68 juta buah buku. Itulah masyarakat yang dikatakan, they really always into education, into reading dan menambahkan ilmu. Bila masyarakat ditanya dalam satu kajian, apakah yang pertama sekali mereka nak? Prioriti mereka apa? Nombor satu, dia kata masyarakat itu dalam survey itu kata mereka nak air yang bersih. Number one. Yang kedua, mereka kata they want libraries. Mereka nak gedung ilmu. Second highest public service. Sebelum dia minta yang lain. Yang lain tu kemudiannya kepentingan perkara-perkara lain. Tapi yang pertama, air bersih. Yang kedua, ialah library. Dan ODE ini, ODE, adalah satu library baru yang ada 100,000 buah buku dengan ada studio, workshop dan sebagainya. Dan setiap hari 10,000 orang akan pergi ke library ini yang terletak di Helsinki. So tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh lari daripada tugas kita untuk menjadi pembaca, a reader. A leader is always a reader. Saya selalu akhir dengan kata-kata ini, buku adalah beban latihan untuk minda. If you want to make your muscle strong, kita pergi ke gym untuk menjadikan otot kita kuat. Tapi kalau kita nak otak kita menjadi lebih hebat, maka kita membaca. Dan kalau kita ada semua ilmu ini, saya nak akhir dengan ungkapan ini, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, dan kita jumpa minggu depan dengan tajuk yang berbeza. Terima kasih kerana dapat bersama saya. Saya serahkan kembali kepada Puan Elsie. Terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh, yang satu perkongsian snippet yang saya sungguh bermakna, kepentingan menambah ilmu dan menggunakannya untuk mereflek. Dan saya percaya perkongsian Datuk Dr. tadi memang telah memberikan inspirasi kepada kami para pendidik. Semoga kita terus mengorak langkah, cuba untuk mengasah minda, menambah otot-otot di minda, mencari ilmu tanpa jemu untuk menjadi pendidik yang berinovasi dan berwawasan. So Puan Elsie, the biggest challenge, Puan Elsie, the biggest challenge is always starting, sentiasa permulaannya. How to get into the habit of reading. Right? So ini kepada semua yang hadir hari ini, mulakan dulu. Don't worry about pencapaian yang tertinggi. Start it off first. Get into the reading habit. Sorry, saya mencela tadi. Tapi saya sini santai saja. Ya, betul. Memang betul. So itulah yang kami kena berusaha untuk mencari ruang dan masa dalam kesibukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, untuk mencuri masa untuk cuba menambah ilmu melalui pembacaan.
Okay, jadi sekali lagi terima kasih dan kita akan jumpa lagi dengan Datuk Dr. Mahinda pada sesi setiap hari Khamis. Terima kasih sekali lagi Datuk. You're welcome. Rasanya sekarang sudah ada dalam maya bersama dengan kita ada lebih kurang 91 orang pendidik yang bersama dengan kita. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi selamat petang dan selamat sejahtera sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahinda, Datuk Dr. Amin yang bersama dengan kami di pejabat CDL dan Dr. Zalina, koordinator CDL juga datang all the way from PPD Pudu untuk bersama pada sesi julung-julung kalinya dengan kami memberi semangat kepada sahabat chapter. Thank you so much, Dr. Zalina. Most welcome. Ya, Datuk, saya ada kat sini, Datuk Mahinda. Oh, saya ingat tadi you superimpose gambar dengan Puan Elsie. I didn't know you are in Sabah. Oh, terima kasih, terima kasih. Di Sabah. Okay, jadi saya rasa pendidik yang bersama dengan kita pada hari ini adalah daripada seluruh pelosok Malaysia, bukan sahaja dari negeri Sabah. Jadi selamat sejahtera juga saya ingin ucapkan kepada para pengetua, para guru besar yang ada kesempatan bersama dengan kami walaupun sibuk dengan convention pegawai cemerlang di Ming Hotel sekarang ini. Selamat bertemu buat julung-julung kalinya dalam sesi Cikgu Mita Tabang. Cikgu Mita Tabang ini adalah bahasa etnik Sabah Kadazan Dusun yang juga membawa makna cikgu bantu cikgu dalam bahasa Melayu. Ya, ini adalah sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Kita cuba mencontohi apa yang dilaksanakan dan dimulakan oleh CDL Semenanjung Chapter yang diketuai oleh Dr. Zalina. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kalau boleh saya ingin kongsikan sedikit apakah objektif CDL hands-on online ini. Yang pertama, ia berfungsi untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangun kompetensi guru melalui perkongsian guru-guru dan juga sesi snippets daripada Datuk Dr. Mahinda, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Untuk pengetahuan para pendidik sekalian, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL dan pendaftaran ini adalah percuma ya. Dan ia boleh diperolehi daripada poster-poster yang kami edarkan secara online ataupun boleh dilayari melalui pautan yang tertera di atas ini. Kita akan mendapat jemputan melalui email setelah anda mendaftar. Dan untuk sahabat chapter, perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis dan pada hari ini dijadualkan pada jam 2 hingga 3.30 petang. Untuk seterusnya, kami ada memuatkan Google Form untuk meminta balas daripada peserta. Adakah anda selesa dengan masa 2 hingga 3.30 ataupun adakah anda ingin memanjangkan masa ini ke 3.30 hingga 4.30. Okay, dari pukul 3 hingga pukul 4.30. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan menjawab dalam Google Form maklum balas tersebut. Okay, jadi perkongsian secara hands-on ini akan memberikan tuan-tuan dan puan-puan e-sijil yang disertakan melalui pautan yang akan diberi semasa perkongsian. Okay. Jadi seterusnya tanpa melengah-lengahkan masa, saya ingin memperkenalkan di sini cikgu yang akan membuat perkongsian pada hari ini. Kita nampak orang yang handsome di sebelah kiri itu ya. Okay, nama beliau ialah Cikgu Kwik Cat. Dan beliau pada masa ini berkhidmat di SMK Senzek sebagai guru mata pelajaran sains dan kimia. Beliau adalah tenaga pengajar utama Inquiry Based Science Education atau IBSE Pusat STEM Negara, pengerusi Teknik Negeri Sabah
Person Program Duta Guru Petronas Kohort yang ketiga, pemenang Senior Innovative Teaching E-Festival 2021, peringkat antarabangsa sempena World Teachers Day. Dan beliau adalah pemenang pertandingan Nuclear Science Technology Competition peringkat antarabangsa bagi kategori guru, dan beliau baru ini telah mewakili Malaysia ke Regional Meeting on Development of Model Curriculum for Secondary Education di Vienna, Austria. Okay, jadi kita sangat bertuah pada hari ini kerana kita ada Cikgu Quit Wicet untuk berkongsi tentang kaedah bagaimana mempertinggikan aras penyoalan. So title beliau sangat catchy, iaitu Ask is Right and Trigger the Young Mind. Dengan itu, tanpa melengah-lengahkan masa, saya ingin menjemput Cikgu Quit untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan Cikgu Quit. Alright, terima kasih Puan Elsie juga merupakan Puan Moderator pada sesi kita pada petang ini, dan juga beliau juga merupakan pembimbing saya selama beberapa tahun, dan banyak saya belajar daripada beliau juga sepanjang perkhidmatan saya sebagai seorang pendidik. Selamat petang, kepisarangan, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua audiens, yaitu rekan-rekan guru yang mengambil peluang dan ruang dan untuk sama-sama kita belajar pada petang yang cukup bermakna ini. Saya Cikgu Quit, saya berkhidmat di SMK Sanjek. Jadi saya akan berkongsi dengan rekan-rekan tentang satu topik yang kita memang sudah dipolish, telah pun belajar semasa kita menjalani kita punya pembelajaran di IPG ataupun di universiti di peringkat ijazah sarjana muda sebelum kita masuk ke perkhidmatan sebagai seorang pendidik. Tapi what if kan, lagi bagus kalau kita sama-sama kita reflect balik amalan kita di dalam bilik darjah dan kita akan relearn, kita belajar semula. Apakah amalan yang kalau boleh yang boleh dipraktikkan di dalam bilik darjah kita bersama anak-anak murid kita supaya kualiti sebagai seorang guru akan meningkatkan kualiti kita anak-anak murid kita bagi menjamin ke arah kecemerlangan mereka serta kemenjadian mereka di pelbagai bidang dan aspek dalam diri mereka. Sebelum itu, izinkan saya untuk kongsikan slide saya. Oke, saya yakin rekan-rekan semua boleh nampak title dia. Memang cukup catchy. Oke, Ask It Right, Trigger the Young Minds. Ask It Right. Ya. Oke, jadi hari ini sebelum kita pergi lebih lanjut kepada apakah pengisian kita pada petang ini, mari kita lihat tentang apakah yang akan kita pelajari dalam kita punya sepanjang 1 jam inilah dalam kita punya pembelajaran pada petang ini. Oke. Oke. Alright. Jadi, pertama, ini adalah kita punya objektif pembelajaran kita pada petang ini, yaitu yang pertama, kita akan coba untuk bagaimana untuk menerapkan kemahiran penyoalan yang merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid. Oke. Seterusnya, terdapat 4 kriteria kejayaan yang pasti rekan-rekan guru semua akan bawa pulang selepas kita punya bengkel pada petang ini. So, yang pertama, rekan-rekan guru dapat mengenal pasti aras soalan mengikut taksonomi Bloom, Semakan, Anderson. Yang kedua, kita akan belajar, sama-sama belajar bagaimana untuk membina soalan pelbagai aras. Dan yang ketiga, kita akan coba untuk mengkategorikan soalan aras rendah dan juga soalan yang aras tinggi. Dan yang keempat, kita akan belajar bagaimana untuk mengubah suai. Kita kasih convert dia. Bagaimana soalan yang aras rendah ini kita akan convert kepada soalan aras tinggi. Oke, so saya yakin keempat kriteria kejayaan ini saya berharap semua keempat ini dapat dicapai oleh audiens kita pada petang. So, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada aktiviti hands-on kita, mari kita sama-sama renungkan apakah yang kita sebenarnya maksudkan dengan pembelajaran. Oke, pembelajaran yang kita ingin capai di dalam kita punya bilik darjah. Adakah yang pertama, adakah sekadar guru bertanya soalan dan murid menjawab soalan?
Sudah tentu aktiviti ini sering berlaku di dalam bilik darjah kita kan? Ataupun kita mungkin, adakah kita boleh rasa bahwa pembelajaran itu sebenarnya adalah apabila murid menanya soalan mereka sendiri. Mereka merefleksi dengan diri mereka sendiri. Mereka bertanya kepada diri mereka sendiri soalan-soalan tersebut. Sebenarnya penyoalan adalah satu kemahiran yang sangat penting bagi seorang pendidik. Okay, that's why kita sebelum masuk ke medan pendidikan yang sebenar di dalam sekolah, kita sentiasa dibekalkan dengan ilmu-ilmu penyoalan yang begitu penting sekali untuk diterapkan dan diamalkan di dalam bilik darjah. Ini karena dia seperti connecting dots juga. Okay, untuk anak-anak murid kita belajar satu konsep yang ingin kita sampaikan, dan ibarat satu gambar lukisan. Jadi melalui soalan-soalan yang ditanya ataupun soalan yang dikemukakan oleh murid tersebut, dia akan menjalinkan dari satu dot ke dot yang lain. Dengan itu, apabila kita sebagai guru akan menggalakkan mereka untuk memegang pen tersebut, dan mereka sendirilah yang akan menggariskan setiap dot-dot tersebut untuk menghubungkan setiap titik-titik tersebut, sehinggalah mereka akhirnya mendapat satu gambaran yang besar dan gambaran yang begitu indah, yaitu ilmu itu sampai kepada mereka. Bukan saja sampai, malahan mereka boleh aplikasikannya, malah memperhebatkan lagi ilmu tersebut dalam beberapa situasi yang berlainan. Oke, sekarang saya nak sedikit respon daripada rekan-rekan semua. Kalau saya lihat sekarang dalam talian kita ada melebihi 100 orang peserta. Jadi apakah saya rasa soalan yang simple yang ingin saya tanya dengan kawan-kawan semua. Apakah soalan yang biasa ditanya oleh seorang guru di dalam bilik darjah? Oke, saya ulang lagi soalan saya. Apakah soalan yang biasa ditanya ataupun pernah cikgu tanya di dalam bilik darjah semasa bersemuka dengan anak-anak murid kita di dalam bilik darjah? Anda boleh typekan soalan Anda di ruangan chat. Oke. Jadi saya bagi sedikit masa kepada rekan-rekan semua untuk renungkan soalan yang susah kan. Oke. Ini apakah soalan yang biasa cikgu tanya di dalam bilik darjah? Oh, saya nampak sudah berbesar. Fahamkah? Oke, itu memang soalan yang betul. Thank you. Alright. Any question? Yes. Adakah semua paham? Betul. Terima kasih Cikgu Mina. Oh, senang atau susah? Oke, menarik. Siapkah kerja rumah Cikgu bagi? Daripada Cikgu Mei. Setakat ini oke. Betul juga. Selalu kita tanya soalan yang begitu kan? Alright. Oke, terima kasih atas maklum balas semua rekan-rekan guru. Oke, banyak soalan. Ada soalan yang panjang, ada juga yang soalan sependek satu perkataan. How, why, Cikgu Diana, ataupun soalan yang beberapa patah perkataan mungkin adalah apakah yang telah Anda pelajari ataupun apakah yang kamu paham tentang video tadi. Betul. Sesungguhnya soalan-soalan itu memang sentiasa mengisi ruang audio di dalam bilik darjah. Bukan saja dalam bilik darjah kita, tapi kadang-kadang kita limpas bilik darjah ke kawan-kawan lain pun sama juga soalan yang sama juga akan keluar. Oke. So, sini ada beberapa nomor-nomor yang agak menarik. Yang coba kita renungkan sama-sama. Boleh kamu coba teka tak? Nomor 300 sampai 400. Apakah itu? Dapatkah kamu coba jangka? Apakah yang 300 sampai 400? Lepas itu yang kedua, 80%. Dan juga yang ketiga, 2M. 2M itu maksudnya bukan 2 meter, tetapi 2 juta. Sebenarnya dia berkaitan dengan soalan aktiviti ringkas yang kita telah buat sebentar tadi. Sebenarnya, tahukah Anda, sebagai seorang rekan-rekan guru, dan juga bagi diri saya juga, yang juga merupakan seorang guru, dalam satu hari, seorang guru telah menanya sebanyak 300 sampai 400 soalan di dalam kelas. Setiap seorang guru. Dalam satu hari. Itu bukan saya yang bilang, itu adalah menurut kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji melalui kajian lepas. 80% pula, 80% aktiviti di dalam kelas
adalah hanya berfokus kepada guru menanya soalan dan murid jawab. Oke, boleh kita dapat bayangkan kan, 80%. Kalau lebih kurang dalam 1 jam tuh, bayangkanlah 60 menit, hampir lebih separuh daripada masa itu guru menanya soalan dan murid jawab. Oke, lepas itu 2 juta adalah 2 juta soalan yang ditanya oleh seorang guru dalam sepanjang karirnya sebagai seorang guru. Jadi pentingkah kemahiran penyoalan untuk kita belajar, timba balik, belajar semula untuk kita perkasakan kemahiran penyoalan kita pada petang ini. Jadi tak hanya kepada rekan guru semua, karena menyertai juga bengkel kita pada petang ini untuk memperkasakan lagi kemahiran ini. Menurut kajian, ini adalah satu kajian yang telah dihasilkan di Malaysia, untuk mata pelajaran sejarah. Dan menurut kajian ini telah menyatakan bahwa penerapan kemahiran berfikir aras tinggi tidak dilaksanakan secara konsisten. Bukan bilangnya tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan secara konsisten oleh seorang guru semasa PDPC. Mungkin jadi menurut ini adalah hasil dapatan daripada kajian tersebutlah. Jadi kita refleksi balik amalan kita dalam bilik darjah. Adakah kita sentiasa konsisten semasa kita mengamalkan amalan kita, menyampaikan maklumat pengajaran kepada murid ataupun melalui aktiviti yang kita sediakan tersebut, adakah dia menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi? Ini adalah satu lagi kajian yang telah dijalankan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa guru-guru memang pun telah menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Memang telah menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, tetapi murid kurang didorong untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi karena guru tidak menggunakan sepenuhnya peluang. Peluang apa? Untuk mengajukan soalan kebat. Jadi di sini nampaknya ada satu jurang yang besar. Kita tahu pentingnya PAK 21. Pembelajaran abad ke-21 diterapkan dalam bilik darjah kita. Sudah tentu kita semua memang aktif dan memang giat dalam setiap bilik darjah kita. Kita berusaha, guru-guru sudah tentu berusaha untuk menyediakan, pastikan aktiviti yang dijalankan berpusatkan murid. Cuma ada satu soalan yang boleh saya timbulkan untuk renungan rekan-rekan semua. Sama ada aktiviti tersebut, adakah terdorong untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi murid-murid kita? Adakah peluang dibuka kepada anak-anak murid kita untuk menyuarakan pendapat mereka secara mendalam, seterusnya menggalakkan pembelajaran mendalam. Ini piramid ini bukan piramid yang dekat Mesir, tapi piramid yang begitu akrab di hati setiap pendidik. Bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Piramid ini adalah sudah tentu merupakan piramid yang menunjukkan taksonomi Bloom di sebelah kiri Anda, manakala piramid di sebelah kanan menunjukkan piramid taksonomi Bloom yang setelah semakan Anderson. Hari ini kita akan berfokus kepada versi yang semakan, yaitu di mana dua aras yang terbawa merupakan merupakan aras kemahiran aras rendah yang terdiri daripada mengingat dan memahami. Kemudian 4 aras yang ke atas merupakan kemahiran berfikir aras tinggi, yang meliputi yang pertama mengaplikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga menilai, dan yang terakhir mencipta, yang merupakan aras sederhana dan juga aras tinggi. Dan juga dikategorikan sebagai aras kemahiran baik yang aras tinggi. Alright. Nampaknya saya sudah banyak bercakap. Tibalah kita punya bengkel hands-on. So aktiviti hands-on ini cukup mudah. Saya yakin rekan-rekan boleh menyertainya sama ada melalui laptop ataupun melalui telepon bimbit masing-masing. Saya yakin rekan-rekan boleh melontarkan ide masing-masing, sama-sama kita buat aktiviti ini. Alright. Dalam paparan rekan-rekan semua,
memang adalah satu petikan, okay, yang berkaitan dengan air, topik air. Okay? Dan dalam topik ini merupakan satu topik yang bukan aras rendah, okay? Dia bersifat saintifik, okay? Di mana penulisannya ada sedikit detail, okay? Dan dia kalau ditunjukkan dengan murid, sudah tentu respon mereka agak sukar untuk dipahami. Bagaimana pula dengan rekan-rekan guru semua? Oke, jadi tidak apa. Hari ini bukan soalan untuk saya menanya apakah kandungan dalam bukan ada kuis untuk saya tanyakan dengan rekan-rekan semua yang sedang mendengar dalam bengkel ini. Untuk petikan ini, saya ingin rekan-rekan untuk bina satu saja soalan yang boleh membantu Anda untuk lebih memahami situasi di atas. Oke, lebih memahami. Dan jawaban bagi soalan tersebut tidak boleh diperolehi secara langsung daripada teks. Oke, ini adalah task yang akan saya berikan kepada rekan-rekan semua untuk aktiviti yang pertama ini. Saya ulang sekali lagi, kita akan coba baca petikan di atas. Oke, lepas itu bina satu soalan. Mungkin ada fakta yang kamu ingin highlightkan di sini. Kamu coba bina satu saja soalan yang boleh membantu Anda untuk lebih memahami situasi di atas. Dan jawaban itu tidak boleh diperolehi secara langsung daripada teks. Dan daripada kita punya chat telah dikongsikan. Okay, saya akan kongsikan satu Google Docs, Google Slide, di mana rekan-rekan guru akan menaik soalan tersebut dalam Google Docs tersebut. Dan di situ juga saya telah sediakan satu slide khas untuk petikan untuk versi yang lebih besar. Jadi saya harap rekan-rekan semua dapat baca paparan ini, oke? Dan cuma tak perlu baca semua, oke? Ini bukan aktiviti di sana, cikgu-cikgu. Ini adalah aktiviti bina soalan daripada petikan tersebut. Tak perlu baca semua juga lah saya rasa, oke? Yang cikgu rasa part itu menarik dan cikgu ingin memahami lebih lanjut. Dan juga coba tanya satu soalan, bina satu soalan berkaitan daripada topik tersebut. Oke, sekiranya juga ada sebarang masalah ataupun kurang memahami saya punya arahan ataupun saya punya instruction ini, cikgu boleh type di ruangan chat supaya saya boleh bantu. Oke, cikgu sekarang saya nampak rekan-rekan guru sudah mula masuk ke dalam Google Slide kita pada petang ini. Oke, dan boleh coba bina satu soalan daripada dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Dalam Google Docs tersebut, slide yang dengan frame berwarna biru, di situ semua boleh digunakan untuk cikgu type soalan cikgu. Jadi rekan-rekan guru tak semestinya fokus kepada slide pertama, yang ketiga sahaja, tetapi cikgu-cikgu boleh pergi ke slide nomor 4, slide nomor 5, ke 6, ke 7. Semua pun boleh. Type sejak soalan cikgu-cikgu di sana. Dan bukan maksudnya satu guru satu kotak. Kita share kotak-kotak tersebut supaya kita boleh sama-sama tengok. Oke? Saya bagi juga masa, oke, untuk settle kita punya mini punya activity. Oke? Oh, saya nampak ada di ruangan chat ada juga guru yang menaik. Oke, terima kasih Cikgu Nur Rahima. Oke. Moderator kami akan rekan-rekan kita akan coba paste juga soalan tersebut. Nah, kalau cikgu rasa selesa untuk menaik di ruangan chat, on saja. Type saja di sana ruangan chat. Ada juga kawan-kawan kami di sini yang boleh tolong pindah soalan tersebut di dalam ruangan chat, dalam ruangan Google Slide tersebut. Terima kasih ya Cikgu Nur Rahima. Cikgu-cikgu lain? Silakan. Selain daripada itu, what if? Saya akan sediakan dalam kitab paparan ini, ada juga petikan yang kedua. Oke, baru muncul di paparan. Untuk petikan yang kedua ini sama juga cara dia. Cuma untuk kalau ada kawan-kawan yang ada masalah untuk memahami petikan pertama, don't worry, saya sediakan petikan yang kedua. Boleh juga. Mungkin ada juga rekan-rekan guru yang rasa ingin lagi mencabar diri, membina soalan. So boleh juga coba ini, try juga ini petikan yang kedua. Dia juga
mempunyai tema yang sama berkaitan air juga, oke? Yang berentas semua mata pelajaran, BM boleh, BI enggak boleh lah kan? Oke, sains, geografi dan sebagainya. Dan saya pilih petikan ini. Oke, jadi kawan-kawan boleh saja type saja di bahagian Google Slide ada juga. Alright. Di bagian Google Slide kalau rekan-rekan guru semua lihat di bahagian bawah bermula dengan slide nomor 8 rasanya. Yes, soal 8. Rekan-rekan guru nampak kan? Oke. Oke, ini ke-8 ini adalah petikan yang kedua. So, guru-guru boleh coba masukkan petikan tersebut, boleh baca slide ini dan boleh sediakan satu soalan untuk petikan ini dan dalam kotak berwarna merah. Alright, terima kasih Cikgu Siti Aziza. Okay, because of the posting untuk soalan beliau di dalam ruangan chat. Oke, saya bagi masa lebih kurang 3 minit lagi untuk kawan-kawan semua. Oke, 3 minit lagi kita akan teruskan. Apakah next hands-on yang akan kita buat pada petang ini? Oke, terima kasih Cikgu Nabila. Oke, atas soalan tersebut. Terima kasih. Oke, jadi kita coba lihat dulu di bahagian ruangan yang telah disediakan. Oke, jom kita sama-sama coba perhatikan apakah soalan-soalan yang telah. Terima kasih atas penglibatan semua rekan-rekan guru. Oke, saya coba bacakan beberapa soalan. Oke, daripada guru-guru semua. Oke, yang soalan yang pertama kita ada soalan daripada petikan nomor 1. Kita ada bagaimana perbezaan kandungan klorida dalam petikan itu boleh ditentukan. Betul. Nampaknya jawapan itu tidak terkandung dalam petikan tersebut. Ya, betul. Oke. Kita ada masa lebih kurang 2 minit lagi untuk cikgu-cikgu kongsikan soalan cikgu-cikgu di Google Slide yang telah disediakan. Oke. Lepas itu, untuk petikan pertama, apakah kesan Florida terhadap alam sekeliling kita? Apakah itu ion Florida? Kenapakah bilangan ion Florida lebih tinggi di kawasan gunung berapi? Oke, aktiviti ini kalau kita coba reflect balik, amalan kita di bilik darjah. Kadang-kadang benda yang kita sampaikan di dalam bilik darjah mungkin mencabar kepada anak-anak muda kita. Seperti yang sedang berlaku sekarang. Petikan ini mungkin cikgu belum pernah baca, ataupun cikgu mungkin tidak arif tentang ion Florida, apakah dia, ataupun cikgu mungkin tidak tahu tentang aktiviti pemfloridaan air. Oke, alright. Jadi beberapa benda question ini sudah tentu akan membuatkan cikgu-cikgu tertanya. Oke, merasa kenapa? Kenapa boleh begitu? Apakah itu ion Florida? Contoh-contoh seperti begini. Jadi apabila kita reflect balik amalan kita di bilik darjah kan, apabila kita menyediakan bahan-bahan pengajaran kita di bilik darjah, ataupun aktiviti yang kita coba mereka hands-on di atas makmal sains, ataupun di dalam bilik darjah, suruh mereka buat karangan dan sebagainya, mereka sudah tentu mempunyai soalan-soalan yang akan timbul di dalam pemikiran mereka. Oke, jadi ini sebenarnya adalah satu aktiviti yang yang mencerminkan amalan kita di dalam bilik darjah. Oke, alright. Terima kasih atas semua respon, rekan-rekan semua. Jadi kita sekarang kita coba pergi dalam paparan rekan-rekan semua sekarang adalah paparan Google Slide. Oke, saya nampak lagi banyak lagi guru-rekan yang sedang rekan-rekan guru semua sedang berusaha untuk menaip soalan-soalan mereka. Oke, tapi yang nak type soalan tu boleh teruskan. Oke, keep it up. Oke, tapi saya nak pergi, saya teringin nak ajak rekan-rekan semua pergi ke slide melihat apakah soalan-soalan yang terdapat dalam Google Slide tersebut. Oke, so coba lihat rekan-rekan lihat yang petikan pertama dulu kita coba lihat. Oke, apakah kesan jika kandungan ion Florida tinggi di udara? Oke, apakah kesan?
So kalau kita lihat soal berkaitan dengan soalan ini, cikgu-cikgu, boleh kamu beritahu dengan saya? Soalan ini aras tinggi ataupun aras rendah? Soalan aras tinggi ataupun aras rendah. Apakah kesan jika kandungan ion fluorida tinggi di udara? Oke, saya mau tengok dulu di ruangan chat. Adakah apa respon daripada rekan-rekan guru semua? Oke. Soalan yang pertama ini, rekan-rekan boleh nampak kan? Soalan pertama yang berada di atas kotak yang pertama tuh. Kalau cikgu rasa di aras rendah, boleh coba type satu perkataan rendah. Ataupun cikgu rasa ini aras tinggi, cikgu boleh type perkataan tinggi di ruangan chat dalam Zoom, rekan Zoom inilah aplikasi Zoom ini. Oke, sebagai masa untuk cikgu-cikgu berfikir. Oke. Oke, kita dapat respon daripada Cikgu Muhammad Zuhaili. Oke, beliau menyatakan aras rendah. Bagaimana dengan rekan-rekan lain? Oh, terima kasih Cikgu Siti Zainab. Beliau menyatakan aras tinggi. Kemudian Cikgu Isabella, aras sederhana. Cikgu Hidayah, aras tinggi. Very good. Terima kasih atas respon tersebut. Ada lagi respon-respon yang lain? Oh, terima kasih Cikgu Hajijah. Oke. Oke, Cikgu Fazila, aras rendah. Lepas itu terima kasih atas respon Cikgu Aichal Diana. Oke, aras sederhana. Terima kasih atas respon tersebut. Cikgu Siti Azimah, aras sederhana. Cikgu Siti Elvira, aras rendah. Oke. Kalau di dalam bilik darjah, guru-guru boleh kita tanya, oke, murid-murid tersebut, kenapa kamu berfikir aras rendah? Ataupun kalau sekiranya untuk jawaban yang yang menyatakan di aras sederhana, kita mungkin boleh tanya murid-murid, Cikgu Nurul, mengapa Anda pikirkan bahwa soalan ini adalah aras sederhana? Coba Anda terangkan. Bolehkah Anda coba terangkan lebih lanjut bagaimana kamu merasakan yang soalan tersebut adalah aras sederhana ataupun dan sebaliknya aras tinggi. Alright. So terima kasih atas semua respon. Okay. Setiap respon adalah dihargai ya. Okay. So seterusnya apa aktiviti kita seterusnya? Dia berkait rapat tentang bagaimana kita akan mengkategorikan soalan yang telah di-type tersebut kepada aras rendah dan juga aras tinggi. Oke, untuk aras sederhana kita akan ikut juga menurut taksonomi belum lah. Kalau aras ketiga soalan aplikasi kita juga anggap dia sebagai soalan aras tinggi. Alright, aras rendah menjurus kepada dua aras yang paling rendah. Oke, kemudian 4 aras yang di atas taksonomi belum versi Semakan Anderson, kita akan coba kategori masukkan dia dalam kotak bagi aras tinggi. Oke, jadi aktiviti kita sudah sampai ke aktiviti kita yang kedua, di mana beberapa soalan tadi akan dipilih, akan kita pilih untuk dimasukkan sebagai aras rendah, di dalam kotak aras rendah. Kita akan coba kategorikan terlebih dahulu. Minta slide sebelumnya. Kita coba tengok slide yang sebelumnya yang ada 2 kotak, kiri dan kanan. Ya, slide ini. Dalam slide ini, kita akan sama-sama come to a conclusion. Kita kata keputusan yang sama. Bagaimana kita akan mengkategorikan soalan yang telah rekan-rekan guru bina sebentar tadi ke aras rendah ataupun aras tinggi. Jom kita sama-sama kita pindahkan dia ke dalam 2 kotak tersebut. Ada kan? Cikgu-cikgu sudah ada soalan tersebut di atas kan? Kita akan coba pindah soalan tersebut ke bahagian tersebut. Jadi kita akan lihat sama-sama. Kita coba, saya nak invite cikgu-cikgu coba tengok soalan yang pertama yang paling bawah tersebut. Apakah itu ion fluorida? Sudah tentu ini adalah soalan aras rendah. Jadi just cut itu question. Just cut out this question. Kita akan paste di
ruangan aras rendah. Oke? Betul. Kita kembali kepada slide nomor 3. Oke, jadi itu itu boleh hilang sudah. Oke, kita coba lihat. Apakah jelaskan kesan kandungan fluorida yang tinggi di dalam udara. Oke, untuk soalan ini jelaskan. Soalan yang memerlukan soalan jelaskan ini biasanya dia menjurus kepada apa? Kefahaman. Oke, karena melalui kefahaman mereka, melalui peringkat kefahaman mereka boleh jelaskan kesan kandungan fluorida yang tinggi di dalam udara. Jadi kalau jelaskan nih soalan apa? Aras apa? Aras aplikasi, aras analisis, alias aras kefahaman. Apa pandangan rekan-rekan semua? Oke, coba. Aha, Cikgu Elvira, menyatakan aras kefahaman. Oke, alright. Jadi kalau kefahaman, saya minta kita potong soalan ini, kita paste di ruangan aras rendah. Ya, as simple as that. Saya harap kawan-kawan masih lagi giat menyumbangkan ide-ide rekan-rekan semua, keep engaged dengan aktiviti kita yang kedua ini. Oke, jadi kita potong soalan tersebut, kita akan paste di dalam kotak bahwa untuk soalan aras rendah di slide nomor 15. Yes. Oke, 2 aja lah. Satu lagi lah. Coba kawan-kawan kita pergi petikan nomor 2 lah. Macam terbiar bahkan nomor 2 nih. Coba tengok dulu. Oh, ada cikgu sedang menep di situ. Oke, kita ada satu soalan daripada dalam untuk petikan kedua. Mengapakah kanak-kanak terdedah kepada kerosakan gigi dan tulang? Pada pandangan rekan-rekan semua, ini adalah soalan aras yang keberapa? Oke, aras nomor berapa? Kalau cikgu confused ataupun terlupa apakah 6 aras tersebut, boleh rujuk balik di slide nomor 1 ya. Slide 1 ada di sebelah kanan. Adakah dia aras mengingat, ataupun aras memahami, aras mengaplikasi, menganalisis, menilai, ataupun mencipta. Jom, kita kembali kepada kotak tadi itu. Petikan nomor 2. Cikgu-cikgu, saya ingin dapatkan feedback daripada rekan-rekan semua. Soalan ini, mengapakah kanak-kanak terdedah kepada kerosakan gigi dan juga tulang? Itu adalah aras apa? Oke, kita ada respon daripada Cikgu Fazila yang menyatakan dia adalah aras tinggi, bahagian analisis. Dan kita ada juga rekan-rekan guru yang menyatakan dia adalah aras yang paling tinggi. Yang kelima, yaitu menilai. Kita minta lagi lebih banyak respon daripada rekan-rekan guru semua. Sila bagi respon Anda, karena setiap respon Anda sangat bernilai untuk aktiviti kita. Analisis, Cikgu Nurmawati. Oke. Daripada 3 respon yang pertama menyatakan merupakan kemahiran aras, soalan kemahiran aras tinggi. Ada tak rekan-rekan semua yang lain yang berpikiran bahwa soalan ini adalah soalan kemahiran aras rendah? Kalau ada, sila type 1-2 perkataan aras rendah di ruangan chat untuk kita punya, kita boleh sama-sama renungkan bersama. Kalau ada rekan-rekan yang berpikiran bahwa soalan ini adalah soalan aras rendah, coba type sana aras rendah di bagian ruangan chat. Supaya untuk kita sama-sama renungkan bersama. Oke, Cikgu Bakri. Oke, dia menyatakan aras tinggi itu. Oke. Siti Elvira menyatakan dia adalah aras mengetahui. Oke. Mengetahui itu lebih kurang aras pertama lah kan. Aras rendah. Oke, apa yang kita boleh nampakkan di sini kan? Kita ingin bawa balik, kita kawan-kawan kita coba kembali kepada pengetahuan sedia ada kita berkaitan dengan taksonomi Bloom, Semakan Anderson ini. Penghayatan setiap ini sesungguhnya ini bukan boleh diberitahu kepada ataupun diajar,
dalam bengkel sependek hanya 2 jam ataupun 1 jam lah. Karena ini memang memerlukan masa yang banyak untuk pengamatan sebenarnya berkaitan dengan taksonomi Bloom. Terutamanya berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang sesuai untuk membina item-item ini. Sudah tentu rekan-rekan semua sudah biasa untuk membina item-item untuk pentaksiran di sekolah. Oke, jadi sudah tentu kita perlukan buat JSU sebelum kita membuat kita punya item-item di sekolah. Jadi JSU ini sebenarnya akan memerlukan kita untuk mengetahui apakah kata kerja yang sesuai, yang mengikut aras, supaya kita boleh mengikut wajaran bagi aras kesukaran bagi sesuatu kertas yang ingin kita sediakan. Oke, jadi jadi pengetahuan ini sudah tentu saya berharap rekan-rekan semua, yang mengikuti bengkel ini, kita coba akan mencari lagi banyak sumber untuk mendalami tentang aras-aras dalam taksonomi Bloom ini. Terdapat banyak sumber yang kita boleh perolehi yang telah disediakan oleh bahagian BPK, bahagian kurikulum BPK lah, untuk banyak buku-buku mereka yang disediakan. Kepada rekan-rekan guru untuk merujuk dengan lebih lanjut, malahan banyak mereka kongsikan yang membolehkan kita lebih memahami sebenarnya, terutamanya berkaitan dengan kata kerja dia. So alright. So sekarang terima kasih atas respon semua. So kita kembali kepada kotak kita tadi yang membandingkan tadi itu. Kita sudah sampai ke kita punya activity yang terakhir untuk petang ini. Daripada 2 soalan yang telah dinyatakan ini, saya ingin rekan-rekan jemput, untuk convert, untuk mengubah soalan ini, apakah itu ion Florida, kepada soalan yang aras tinggi. Walaupun hanya soalan itu yang simple saja, apakah itu ion Florida? Jom kita coba bina. Kita coba ubah soalan ini, kepada soalan yang aras tinggi. Apa pandangan rekan-rekan? Rekan-rekan boleh coba klik saja, type saja. Saya jemput semua rekan-rekan. Boleh pergi ke slide nomor 15. Kita coba ubah soalan yang pertama itu, untuk type di bahagian soalan aras tinggi. Bagaimanakah ion Florida berfungsi? Itu adalah respon daripada Cikgu Nurul Hamiza. Rekan-rekan guru, jom kita coba tukarkan dia kepada soalan aras tinggi. Dan juga slide 16 sehingga ke yang bawah tu pun boleh gunakan kotak-kotak tersebut. Dan juga mohon tunjukkan juga slide yang paling bawah di situ. Sambil-sambil kita menunggu rekan-rekan guru. Kita pergi bahagian mengaplikasi itu. Di bawah sini adalah beberapa kata kunci untuk membimbing rekan-rekan guru untuk membina soalan menggunakan kata kunci seperti begini. Saya harap cikgu boleh nampak kata kunci tersebut, yaitu untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai, dan mencipta. Boleh coba sama-sama lihat tentang gunakan kata-kata kunci tersebut, dan juga boleh type di ruangan kotak di sebelah dia tuh. Coba gunakan kata kunci. Jadi untuk hari ini kriteria kerjaan kita sekurang-kurangnya 1 soalan dibina. Untuk setiap satu aplikasi 1 soalan, menganalisis 1 soalan, menilai 1 soalan, mencipta 1 soalan. Mencipta 1 soalan. Rekan-rekan jemput saja. Pergi ke mana-mana kotak dengan warna kegemaran Anda, coba masuk saja, karena nanti kita akan speed browse kita punya slide ini. So semua idea-idea rekan-rekan guru boleh nampak. Jangan segan untuk type, pilih aja warna kegemaran cikgu,
Lepas tu boleh pilih kata kunci dia. Lepas tu bina aja soalan tu berdasarkan soalan aras rendah yang telah ditunjukkan tadi. Okey, ternampak beberapa soalan sedang dihasilkan. Okey, untuk mengaplikasi, okey, kebiasaannya soalan yang kata kerja yang digunakan adalah melakar ataupun membina. Membina ni biasanya dalam matematik lah. Okey, ataupun dalam RBT, okey. Dalam banyak topik actually boleh menggunakan kata kunci, kata kerja membina ini. Sebagai contoh, buat pembinaan garis serenjang. Okey. Jadi ini mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang apakah itu garis serenjang ataupun berapakah sudut bagi satu garis berserenjang. Itu semua adalah soalan aras rendah. Tapi dia boleh masuk ke aras mengaplikasi yang juga merupakan aras tinggi dengan mengkonvert soalan itu. Jadi mereka itu nampak dia punya perubahan lah tuh. Oke, daripada aras rendah ke aras tinggi. Itu untuk matematik. Oke. Sebagai mungkin kita boleh tunjukkan slide berkaitan dengan menilai. Kita coba lihat menilai. Oke, saya tertarik dengan kita coba lihat kata-kata kunci yang terdapat dalam untuk menilai. Oke, yang saya nampak di slide sekarang, kita boleh nampak membuat keputusan. Oke, membuat keputusan. Ini banyak nih, kalau membuat keputusan banyak subjek memang boleh masuk. Kan, dalam hidup kita pun sentiasa membuat keputusan. Oke, that's why kita, daripada murid-murid kita, karena kita mungkin kita berada di zaman yang masih lagi lama lah kan, di mana banyak masalah-masalah kompleks yang berlaku di sekeliling kita, baik di rumah, di sekolah, di alam pekerjaan, dan semualah. Banyak masalah-masalah yang berlaku kini semakin kompleks. Oleh itu, kalau kita hanya kita meminta anak-anak murid kita berpikir secara aras rendah dan juga berpikir seperti robot lah. Maksudnya 1+1 = 2, begitu. Oke, beliau tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Maka itu kita akan dedahkan melalui penyoalan di dalam bilik darjah, bukan hanya di kertas eksema, rekan-rekan guru, kita akan buat secara amalan itu dijalankan secara berterusan. Bukan saja secara berterusan dalam kita punya pengajaran ataupun dalam semasa murid membuat activity hands-on dan minds-on mereka itu. Jadi kita coba trigger murid-murid kita untuk berpikir sedemikian lah. Sebagai contoh, membuat keputusan. Saya ambil contoh bidang sains lah. Yang mana satu bahan yang sesuai untuk dijadikan dinding rumah? Batu, konkrit, ataupun kayu. Dua jenis rumah memang berlambak di Malaysia. Oke, dinding kayu lebih bagus kah ataupun dinding batu konkrit lebih bagus? So minta mereka pilih dan mereka akan membuat keputusan lah menggunakan justifikasi mereka yang munasabah, yang berkaitan dengan konsep yang ingin kita sampaikan. Jadi ini yang kita maksudkan dengan kita coba mendorong murid untuk berpikir aras tinggi. Seterusnya mereka berpikiran secara kritikal. Nak pilih itu dinding batu ataupun dinding kayu yang lebih bagus dan mengapa? Bukan sekadar dinding batu. Oke, kalau guru mengapa? Kenapa Anda berpikiran sedemikian? Ataupun adakah apa-apa ide lain yang kamu nak tambah kepada bahan-bahan asas ini untuk menjadikan dan lebih berguna, bermanfaat kepada orang yang tinggal di dalam? Mungkin batu campur besi ataupun kayu campur sponge, mana tahu kan? So banyak benda-benda yang memerlukan murid untuk membuat keputusan. Seterusnya, otomatis mereka boleh berpikiran aras tinggi dalam skala berterusan. Sekiranya satu guru lah dalam satu kelas itu kan kita coba tanya soalan yang begitu menggunakan penyoalan sebegini. Kalau murid itu mempunyai pengalaman pembelajaran yang sedemikian, setiap hari ada 1-2 orang guru yang mendedahkan mereka kepada penyoalan aras tinggi. Betapa indahnya apabila murid ini dalam tempo yang panjang, apabila mereka sudah dibiasakan dengan soalan pembicaraan aras tinggi, mereka bukan hanya didedahkan dengan soalan aras tinggi semasa menjawab soalan exam.
malahan mereka telah pun di awal telah diuji, telah dirangsang pemikiran mereka untuk mempunyai pemikiran yang kritis, kritikal, dan juga kreatif. Oke, semasa pembelajaran mereka di dalam bilik belajar mereka. Untuk apa jua subjek yang mereka pelajari. Oke, so sekarang saya ingin kembali kepada aktiviti kita yang terakhir tadi itu. Alright, oke, izinkan saya pergi ke slide mengaplikasi. Oke, di kotak biru sini. Gambarkan, oke, digunakan cikgu menggunakan gambarkan. Oke, gambarkan kesan ion fluorida kepada tubuh badan kita. Betul. Oke, kita sudah nampak bagaimana dia aplikasikan kepada badan. Sedangkan ion fluorida tadi tidak menyatakan pun tentang tubuh badan. Tetapi sekarang dia coba kita mengaplikasikannya kepada kehidupan murid itu sendiri. Yaitu berkaitan dengan tubuh badan mereka. Oke, terima kasih ya respon tersebut. Kita coba pergi ke bahagian menilai. Kita boleh nampak ataupun bahkan mencipta dulu lah. Kenapa ada soalan sedang terpapar di skrin kita. Cadangkan, oke, right? Cadangkan satu cara untuk mengekalkan kandungan ion klorida di dalam air tasik. Oke, soalan ini cadangkan satu cara. Betul. Oke, jadi selalunya kan mencipta nih kan, dia tak semestinya kepada satu benda yang maujud. Tak semestinya macam inovasi satu produk. Oke, kalau dari segi idea pun, itu pun merupakan satu aras tinggi sudah tuh. Oke, di mana murid mencipta ide baru, mencipta lagu, mencipta sajak, mencipta syair. Oke, mencipta drama persembahan. Oke, saya yakin ramai guru-guru di luar sana juga sentiasa menerapkan aktiviti sedemikian. Oke, di dalam pembelajaran mereka. Pernah kan? Oke, membuat leaflet, membuat infografik, membuat video. Oke, semua itu memang adalah menjurus kepada penciptaan produk baru. Oke, baik idea ataupun produk. Oke. Jadi saya tanya kepada semua rekan-rekan semualah atas amalan yang begitu mantap di dalam bilik belajar semua. Oke, so sekarang saya akan coba put on hold dulu aktiviti kita ini. Kita kembali kepada slide kita. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada semua respon yang begitu mantap daripada semua audiens kita pada petang ini. Oke, kita teruskan. Oke, so saya akan kongsikan di sini 9 manfaat. Setelah kita coba alami tadi aktiviti kita tadi, dia cuma aktiviti yang ringkas, yang cikgu-cikgu boleh nampak dan dia memang akan berlangsung di dalam bilik belajar semua. Jadi di sini saya akan kongsikan 9 manfaat penyoalan efektif. Sudah tentu mungkin sudah tentu dia pernah dipelajari oleh semua rekan-rekan, semua orang pun sudah sedia tahu. Cuma kita anggap dia sebagai satu pembelajaran semula kan. Kita reflect balik apakah amalan kita agar kita punya kemahiran penyoalan kita lebih berkualiti dan lebih bermakna kepada anak-anak murid kita. Oke, so yang pertama yang saya ingin highlight di sini adalah melalui penyoalan yang efektif, dia boleh menggalakkan penglibatan murid. Murid lebih engage dengan bahan kita. Oke, lebih engage dengan ilmu yang akan dipelajari oleh mereka sekiranya kita memberikan penyoalan yang efektif. Kedua, dia memudahkan pembelajaran aktif. Oke, di sini ada keyword dia aktif. So sudah tentu kita inginkan, memang kita semua sudah sedia maklum bahwa bilik belajar kita inginkan murid sentiasa aktif. Bukan saja dari segi pergerakan mereka, atau mereka lari sini lari sana, atau melukis sini sana, tapi otak mereka, mental mereka. Oke, juga aktif. Ibarat Datuk tadi ada kongsikan berkaitan dengan kita otak ini macam muscle yang sentiasa kena aktif juga. Jadi kita pun ingin melalui penyoalan yang efektif, murid-murid punya otak pun kena trigger, kena gym juga otak mereka itu. Mereka punya muscle di otak tersebut, sel-sel neuron mereka itu. Oke, so kita boleh menggalakkan penyoalan tersebut sedemikian. Oke, yang menjurus kepada aras tinggi. Nomor 3, memperkasakan keyakinan murid. Oke, apabila kita dapat menyoal murid-murid memberikan soalan secara efektif, dia memberikan keyakinan murid
khususnya dari segi terutama murid-murid yang kurang sudi untuk berkongsi soalan. Kenapa saya berkata demikian? Ini karena melalui penyaluran efektif kita berikan mereka galakan, motivasi juga lah. Oke, semasa mereka memberikan respon tersebut. Dan melalui berbagai teknik dan cara juga yang saya akan kongsikan selepas ini juga. Bagaimana untuk memantapkan soalan tersebut supaya dia lebih kepada membina daripada merosakkan. Oke, murid akan lebih yakin untuk bertanya soalan dalam bilik belajar. Oke, seterusnya mereka akan dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar mereka. Oke, karena teknik penyoalan, yang betul, efektif, sudah tentu akan memberikan mereka cara yang lebih bermakna untuk menyampaikan ide mereka. Dan bukan saja menyampaikan, tetapi juga bersedia untuk mendengar ide orang rekan mereka yang lain. Seterusnya, membina pemikiran kritis. Mereka boleh berpikiran secara kritikal, boleh membuat pertimbangan yang wajar berdasarkan justifikasi yang telah mereka fikirkan. Lepas itu yang keenam, mendidik murid untuk menghormati pendapat orang lain. Ini sekarang kadang-kadang sangat satu skill yang cukup penting, terutamanya apabila mereka masuk ke dalam alam kerja. Kita nakkan murid yang boleh menghormati pendapat orang lain. Jadi dengan latihan, dengan praktis yang cukup buat di bilik belajar, sudah tentu polish mereka untuk mendapat soft skill yang begitu mantap untuk mereka bawa untuk ke alam kerja mereka kelak. Lepas itu, membantu pelajar untuk menjelaskan pemahaman mereka. Kalau kita tidak tanya soalan, makanya murid kita tidak dapat tahu mereka paham kan enggak. So dengan mereka diberi peluang untuk menanya soalan, makanya pelajar dapat menjelaskan bahwa mereka apakah bahagian-bahagian yang mereka mungkin tidak dapat kuasai dengan baik, ataupun apakah soalan-soalan yang mungkin timbul semasa mereka menjalankan sesuatu aktiviti hands-on tersebut. So yang ke-8 yang saya tadi ada sebut, memotivasikan serta mengembangkan minat mereka. Sudah tentu kita semua sudah tahu, macam bayi budak yang baru lahir ke semua itu kan, mereka akan sentiasa bertanya soalan, especially kanak-kanak kecil. So menunjukkan mereka berminatlah untuk treasure more on that. Jadi apabila kita mengadakan aktiviti dalam bilik belajar, penyoalan yang efektif akan mampu memberi motivasi mereka untuk lebih bertanya soalan dan seterusnya mengembangkan minat mereka. Dan yang terakhir, ini kepada guru, membolehkan guru menyemak kefahaman mereka. Guru dapat tahu, oh ini murid mungkin belum lagi paham. Oh ini murid dapat kuasai dengan baik. Jadi kita biarkan keseragaman, semua peluang diberikan yang sama rata kepada semua murid. Baik yang murid yang mencabar ataupun murid yang cepat tangkap. So itu adalah merupakan 9 manfaat daripada penyoalan yang efektif. So di sini adalah beberapa tips, bukan juga tips lah, ini tips tetapi juga lebih kepada teknikal lah. Teknik untuk penyoalan yang efektif. Yang pertama, peraturan tiada angkat tangan. Lepas ini kan, jangan masuk kelas, semua mau jawab soalan, semua orang angkat tangan begitu. Ini bukan saya yang bilang, ini peraturan tiada angkat tangan, ini bukan saya bilang, menurut pakar. Ini saya rujuk daripada pakar. Daripada kajian-kajian lepas. Karena kalau kita galakkan murid angkat tangan, kita tend to terbiar murid-murid yang tak berani angkat tangan. So kita tidak ingin perkara itu berlaku dalam bilik belajar kita. Kita mau bagi peluang yang sama ratakan. So kita jangan minta angkat tangan. So kita akan main tunjuk murid tersebut. Tetapi bukan main terus keluar soalan terus tunjuk, bukan macam itu. Kita bagi masa dulu, lepas itu baru tunjuk. Itu tips yang kedua itu seterusnya pasal masa. Tapi yang saya bilang nih, kita bagi peluang yang sama rata kepada murid supaya tujuan dia supaya murid yang selain daripada setiap murid dapat peluang untuk menjawab soalan, tetapi dan juga setiap murid kita boleh cek understanding mereka, tetapi setiap murid tersebut ada peluang untuk turut serta dalam aktiviti pembelajaran mereka. Itu adalah tujuan dia lah. No angkat hand punya rule tersebut lah.
Karena sekarang kan volunteer memang kadang-kadang pelajar aktif saja yang akan conquer tersebut. Jadi kita bagi peluang. Oke. Seterusnya kita bagi masa menunggu. Oke. Masa menunggu yang mencukupi. So yang ini lebih fokus kepada masalah dan jangan tanya soalan macam tadi lah. Okay. Apakah soalan apakah maksud bola? Terus minta jawaban. Oke, Amina, coba jawab. Masa berfikir itu kurang. Menurut kajian, okay, sekurang-kurang guru-guru tend to bagi masa cuma 1 saat sahaja. Bukan saya bilang kajian. Bagi 1 saat saja untuk murid jawab. Selalunya lah yang praktis amalan, majority. What if kita dan suggestion mereka bagi 3 saat untuk mereka berfikir. Bagi 3 saat baru minta respon daripada mereka. Oke? Okay? Bukan saya bilang itu pakar, saya bilang kajian lepas. Ketiga, rancang soalan yang akan ditanya. Oke? Okay? Ini karena apabila kita buat kita punya rancangan pengajaran, kebaikan apabila kita rancang soalan tersebut, oke, okay, membolehkan kita tahu apakah fokus yang ingin kita fokuskan pada hari tersebut. Apakah kita punya kriteria kerjaan yang harus murid kita capai dalam kelas kita tersebut. Jadi kita akan sediakan bukan hanya soalan aras rendah, tetapi juga soalan aras tinggi. Melalui perancangan sajalah kita mampu generate soalan-soalan aras tinggi tersebut. So tidaklah menjurus kepada aras rendah sahaja kalau kita apa yang kita fikir terus tanya, apa yang kita fikir terus tanya. So kita rancang dahulu soalan-soalan tersebut. Kemudian kita pelbagaikan bentuk dan jenis penyoalan yang macam tadilah ada open questions dan juga closed questions. Yang saya coba terapkan di sini bukan maksudnya closed question itu tidak bagus, so jangan salah paham. Closed question memang cukup crucial, sangat penting di dalam kita punya PDP. Tapi kita cuma lebihkan juga dia punya especially apabila kita mau cek understanding murid-murid. Kita akan tanya soalan apakah sel, apakah itu nukleus ataupun benda-benda yang closed question, yang yes or no question. Oke, itu untuk cek understanding memang mantap dan sangat berguna. Tapi untuk kita trigger dalam punya pemikiran kritis dan kreatif, kita memerlukan soalan juga yang merupakan open question. So lebih banyak peluang mereka untuk mencoba soalan-soalan sedemikian. Seterusnya, galakan murid bertanya soalan. Oke, ini sangat penting. Kita bagi galakan. Macam tadi, saya nampak rekan-rekan semua cukup aktif memberikan feedback. Bertanya, oke. Jadi saya sangat harap hal yang sama juga akan berlaku dalam rekan-rekan guru. Kemudian penyediaan soalan susulan. Ini sangat penting. Ini karena setiap kali aktiviti kita ini, kita akan cenderung untuk satu soalan terus kita jump kepada another soalan yang bukan berkaitan dengan soalan sebelumnya. So sangat penting untuk menyediakan satu follow up question lah, soalan yang akan susulan tersebut supaya idea yang menyusul, idea yang kecil daripada idea besar tersebut, kita mampu mereka generate idea tersebut. Oke, daripada satu idea besar dan juga melalui penyoalan susulan, mereka mampu mengeluarkan ide-ide kecil yang berkaitan dengan ide besar tersebut. So ini pun dia memerlukan perancangan. Lepas itu kita coba galakkan murid kita untuk membuat refleksi. Tanya kepada diri sebenarnya, biarkan mereka sampai satu level kita beraktiviti itu kan, dan kaedah penyoalan kita tuh, mereka mampu berfikir dengan mereka sendiri dan mereka mampu bertanya soalan itu kepada guru mereka. Dan sehingga mereka boleh mampu berfikir secara sendirian lah. Oke? Ini sangat penting karena tapi kita akan guide mereka. Oke? Apabila mereka ada confusion, kekeliruan, so kita boleh guide guru, mereka akan bertanya soalan kepada guru dan guru akan membimbing ketidakpahaman mereka tersebut lah. Seterusnya, hargai jawaban murid. Oke, setiap murid bagi respon, kita sebagai guru bagi appreciate lah kepada jawaban-jawaban tersebut. Oke, so ini adalah satu expert opinion berkaitan dengan yang penyoalan ini. Oke, jangan akhiri satu presentation dengan tanya, ada any question? Ini amalan juga yang kita selalu buat di dalam bilik darjah. Ada apa-apa soalan lagi? Because itu memang tidak orang akan cakap ada soalan juga, jarang. Pengalaman lah. Oke, so better mereka tuliskan soalan mereka dalam kertas dan juga
mereka daripada soalan tersebut di kertas, bagi masa kepada mereka, dan mereka tulis soalan mereka di atas kertas untuk dibincangkan bersama-sama jawapan tersebut. Oke, sebelum saya akhiri saya punya perkongsian pada petang ini, satu quote daripada Joseph Elbers, yang menyatakan bahwa a good teaching is more a giving of right question than giving of right answers. Saya ulang sekali lagi, a good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers. Jadi kita boleh sama-sama refleksi apakah yang dimaksudkan dengan quote ini. Alright, jadi saya berharap perkongsian saya ini bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Ketuhadan dan terima kasih. Dia tadi satu sesi yang sangat menarik. Bagaimana para guru sekalian, rekan-rekan sekalian? Sangat menarik kan? Jadi kita sudah misal lagi, kita ada sampai 3.30 ya. Jadi kalau ada soalan-soalan yang cikgu-cikgu hendak bertanya dengan cikgu quiz, silakan. Sambil kita akan menunggu daripada pihak teknikal, dia akan upload link untuk pendaftaran dan juga link untuk museum balas ya. Sekejap lagi dan kelihatan sudah dikongsikan pautan kehadiran. Anda jangan lupa isi pautan kehadiran. Kalau tidak, cikgu-cikgu tidak akan mendapat sigilan. Ini adalah sangat bermakna sebab dia adalah ditandatangani sendiri oleh Datuk Dr. Amin Semina. Dan kita tahu bahawa beliau, tanda tangan beliau ini bukan sedang dapat. Ya, walaupun Datuk sudah bersara daripada bertugas sebagai KPPM, tetapi beliau masih lagi bersama kita untuk memantapkan peranan kita sebagai pendidik lah. Ya, jadi jika ada soalan dipersilakan lagi. Okay, lebih kurang 10 minit lagi ya. Bila peluang ini untuk bertanya dengan segi quiz berkenaan dengan perkongsian beliau, maupun jika anda ingin minta tips, beliau ini adalah pemenang banyak anugerah antarabangsa. Jadi mungkin cikgu boleh on saja mikrofon dan boleh berbual dengan cikgu quiz. Okay. Di talian ini ada 116 orang. Saya percaya daripada seluruh Malaysia lah Nisat. Kita juga ingin memohon agar kalau boleh cikgu-cikgu sudi untuk memasangkan atau onkan video untuk kita buat sesi bergambar. Ya, kita buat sesi bergambar. Mohon kalau cikgu sudi. Ya, terima kasih cikgu. Sebenarnya cikgu namanya di situ Redmi Note 11. Mohon maaf ya. Cikgu Zara. Tengok cikgu Mei sudah sebutkan. Wah. Dan cikgu Siti Aziza pun sudah ada on kan ya. Jadi kita ambil peluang yang julung-julung kali ini dulu untuk kita bergambar. Ya, kita tidak ada salah. Ini bergambar sekejap lagi. Jadi mungkin technician juga akan boleh tolong ambil gambar. Senyum saja. Nanti punya technician nanti Puan Cik Siti dengan Cik Azwani akan ambil. Okay, jadi anda kena senyumlah. Mereka akan klik kan. Cikgu Karmel ini, Cikgu Norwida, Cikgu Nabila, Cikgu Chan. Okay. Ramailah kita hari ini kan ada 118 orang. Saya berharap sudah mendapat mengira dengan yang sama ini dan kami sangat-sangat berharap bahawa anda akan teruskan bersama kami untuk sesi pada minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya ya. Sebab sesi ini adalah langsung secara konsisten untuk setiap minggu.
Guru Muhammad Zul. Terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat. Masih juga dengan kami Guru Nur Rahim. Thank you, you said. Good. Okay. Sudah. Ini aku jadi sudah. Jadi kita masih ada lagi sebenarnya. Masih ada masa. Kalau anda ingin bertanya soalan kepada Cikgu Quit, mungkin di sini saya ingin bertanya dengan Cikgu Quit lah untuk mengisi apa yang telah Cikgu Quit laksanakan untuk membolehkan Cikgu Quit memenangi pertandingan sehingga ke peringkat antarabangsa dan mewakili Malaysia ke Vienna. Okey, silakan Cikgu Quit. Okey, terima kasih soalannya pada Puan Elsie. Okey, tidak expect soalan tersebut ya kawan-kawan. Soalan yang begitu kira cukup mantap dan bermakna kepada saya sepanjang profesi saya sebagai seorang guru. Bagi saya untuk paling penting sekali adalah kita sebagai seorang pendidik, kita akan cuba rebut segala peluang dan juga yang kita boleh untuk bukan untuk memperlihatkan kebijaksanaan kita, tetapi yang penting kemenjadian murid tersebut dapat diperkasakan. Oke, apa yang saya coba maksudkan di sini adalah melalui penyertaan pertandingan sedemikian, kita akan showcase, kemenjadian anak-anak murid kita kepada dunia, kepada rakan-rakan pendidik lain yang masih tercari-cari ilmu tersebut. Jadi kita coba kongsikan sahaja kepada mereka agar ilmu yang kita amalkan di dalam bilik belajar kita dapat disebarluaskan kepada kepada rakan-rakan pendidik yang sedang di luar sana yang kita mungkin tidak kenal, tapi dirang terjumpa ada maklumat sedemikian. Jadi macam juga hari inilah perkongsian itu kita buat secara profesional lah. Kita bagi tunjuk sebar luas ilmu tersebut, dan daripada ilmu tersebut sudah tentu akan meningkatkan lagi kita punya profesionalism. Dan saya paling suka feedback. Setiap kali saya kongsikan, saya bukan inginkan pujian semata-mata, sudah tentu saya inginkan feedback. Paling bagus yang laser ni paling bagus lah. Kau kasihlah yang karena saya yakin melalui kritikan yang membina tersebut mampu menjadikan perkongsian saya menjadi lebih mantap untuk masa seterusnya. Jadi itu adalah sebagai gambaran lah yang saya boleh nyatakan di sini. Jangan berhenti berkongsi, jangan berhenti untuk menimba ilmu. Walaupun ilmu itu memang kita mungkin sudah sedia tahu, tapi belum tentu kita sudah cukup penuh air itulah. Macam satu gelas air bukan penuh juga lah. Masih boleh isi lagi. Jadi kita tetap kita kosongkan kita punya minda, belajar balik ilmu-ilmu tersebut menggunakan sumber yang berlainan ataupun suratan untuk menjadikan kita punya ilmu yang kita amalkan ini dapat dipraktikkan dalam bilik darjah dengan anak-anak murid kita. Karena kita punya profession ini bukan 1 minggu, bukan 1 bulan kan. Dia bertahun-tahun. Sampai daripada 1 tahun pertama sampai tahun 30. Jadi sudah tentu banyak transformasi, benda-benda baru yang akan masuk sepanjang karier kita sebagai seorang pendidik lah. Jadi itu adalah amalan kita yang kita harus terus belajar lah. Nah, itu saja semua berkaitan dengan penyertaan dalam pertandingan berkaitan guru lah. Terima kasih. Terima kasih daripada kami kepada Cikgu Quit Richard, dan jika tidak ada soalan ini kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendidik yang bersama dengan kami pada sesi hands-on yang sungguh bermakna telah dikongsikan oleh Cikgu Quit dan julung-julung kali pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dan diri pada setiap hari Khamis ini, seperti yang saya telah nyatakan pada awal, mungkin kami akan lihat kepada maklum balas anda nanti, dan mungkin kami akan anjakkan masanya ke pukul 3.30 petang ya. Dan nantikan poster yang seterusnya, dan ada lagi perkongsian yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru yang lain yang saya rasa juga sangat menarik. Dengan itu kami akhiri dengan ucapan sekian terima kasih, dan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang
pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih daripada kami di CBL Sabah Chapter. Kita jumpa lagi minggu hadapan.